expert dan saya nak kena terangkan dulu, saya bukan expert, saya bukan pakar, tapi saya minat dengan buku hikayat-hikayat lama, literature, even Chinese literature, English literature, Malay literature, saya minat. Ya, saya pun pernah tulis buku pantun, puisi Melayu, dan saya tengah menyiapkan satu buku komentari tentang hikayat Hang Tuah. Jadi saya nak share sedikit sebanyak tentang hikayat Hang Tuah ni. Mengapa saya share tentang hikayat Hang Tuah? Kerana saya rasa first, hikayat Hang Tuah ini dia satu khazanah, it's a treasure, ya, khazanah negara kita, bangsa Melayu, tetapi sekarang jadi khazanah untuk seluruh bangsa Malaysia, ya. Dan keduanya, dalam hikayat lama, cerita-cerita lama, tak kiralah cerita Ramayana untuk tamadun India ataupun Si Yuchi, ya, Journey to the West untuk yang Chinese, dan hikayat Hang Tuah untuk yang Melayu, dia ada banyak pengajaran, nilai-nilai oleh nenek moyang kita yang boleh bukan semua benda yang sesuai lah untuk zaman kita, tetapi yang sesuai, kita boleh belajar, kita boleh mula untuk menghargai pengajaran-pengajaran dan nilai-nilai murni oleh nenek moyang kita. Jadi saya akan start satu siri tentang yang saya panggil Penglipu Lara Hikayat Hang Tuah. Ya, hari ini episod pertama. Saya akan bincang selama 15 minit. Kalau ada soalan boleh terus tanya di live, di komen. Ada pandangan pun boleh bagi di komen. Imran Hilmi, saya sebagai academician dan orang politik, apa pendirian YB tentang Hang Tuah, legend atau sejarah? Benda ni kalau, okey Imran, saya akan bedah benda ini. Saya akan ulas semua benda ini, tapi you kena ikutlah setiap episod. Episod hari ini, episod pertama, pengenalan kepada hikayat Hang Tuah. Dan saya rasa sekarang dalam chat ini pun ramai orang Chinese, India dan rakan-rakan orang Malaysia yang lain dan juga rakan-rakan luar negara. Jadi saya rasa ini satu platform, pentas yang baik untuk kita belajar tentang khazanah dan juga budaya bangsa Melayu yang kini sebenarnya sudah jadi satu warisan kepada negara Malaysia kita. Jadi, okay, on. Right. Okay, hikayat Hang Tuah. Okay, sekarang saya ada beberapa buah buku hikayat Hang Tuah di sini, ya. Nak tu. Tak danu nak letak tak. Saya ada sekurang-kurangnya 1, 2, 3, 4 naskah hikayat Hang Tuah dalam bahasa Melayu dan satu naskah The Epic of Hang Tuah dalam bahasa English, ya. Okey, saya akan ceritakan mula dengan sebenarnya apa maksudnya hikayat. Hikayat ini saya nak abak sekali lagi, saya bukan seorang pakar, saya bukan pakar, saya tak pernah belajar PhD ke degree dalam kesusastraan Melayu maupun hikayat Hang Tuah. Saya sekadar seorang peminat, penggemar sastra yang telah orang kata menelaah ataupun baca hikayat Hang Tuah dan saya nak berkongsi, ya. Alright. Nasli, I tell you, once you listen to my talk, you will like hikayat Hang Tuah too. Okay. Hikayat Hang Tuah. Hikayat itu ialah perkataan lama yang dipinjam daripada bahasa Arab mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka. Hikayat itu basically maksudnya cerita lama, ya, cerita. Ya, terutamanya cerita lama dia panggil hikayat, ya. Jadi orang yang tak tahu apa benda hikayat tu, hikayat itu maksudnya cerita. Dan kebanyakan dia refer ataupun rujuk kepada cerita lama. Jadi hikayat Hang Tuah tu maksudnya apa? Cerita Hang Tuah, cerita Hang Tuah. Adakah hikayat Hang Tuah ini tajuk buku ini, ya? Sebenarnya dia bukan tajuk. Orang dulu-dulu bila dia tulis buku, dia tak tulis tajuk, bukan macam kita letak tajuk. Orang dulu-dulu dia kebanyakannya dia tak letak tajuk yang ni, yang main tajuk. Dia apa yang dia akan ada pengenalan, akan ada pengenalan. Dan hikayat Hang Tuah ini di pengenalannya iaitu di bab 1 dia tulis, ini hikayat Hang Tuah yang amat setia kawan pada tuannya dan terlalu sangat berbuat kebaktian kepada tuannya. Jadi pengarang buku ini dia menamakan buku dia Hikayat Hang Tuah. Dia kata ini hikayat Hang Tuah. Maksudnya ini cerita Hang Tuah. Okey. Imran, ada Sulalatu Salatin. Sabar, ya, sabar. Hari ini Hang Tuah dulu. Okey. Jadi hikayat Hang Tuah ini
sebenarnya keseluruhan hikayat, saya suka versi ini. Ada 3 versi dalam bahasa Melayu Rumi sekarang. Ada Romans lah, Romans character, Roman alphabet Rumi. Rumi itu Roman alphabet lah. Asalnya sudah tentu hikayat Hang Tuah ditulis dalam bahasa Melayu guna aksara Jawi, ya, okey. Yang ni versi yang saya suka. Nanti saya akan ceritakan berapa banyak versi dan sebagainya. Satu, dalam hikayat Hang Tuah mengikut Dr. Kasim Ahmad, Allahyarham Datuk Dr. Kasim Ahmad, hikayat Hang Tuah ada 146,000 patah perkataan. 146,000 patah perkataan, dan ini merupakan penulisan klasik Melayu yang paling panjang, paling besar, paling panjang dari segi jumlah perkataan, ya. Ini 146,000 patah perkataan. Asalnya ditulis dengan Jawi dalam bahasa Melayu, ya. Sekarang dah ditulis semula dalam Rumi ataupun Roman alphabet. Okey. Bila hikayat Hang Tuah ini, first, siapa yang menulis hikayat Hang Tuah? Sebenarnya tak ada orang tahu siapa yang menulis hikayat Hang Tuah, sebab penulis tak letak nama, ya. Ada yang kata sebenarnya cerita-cerita hikayat Hang Tuah ini dah ada dalam bentuk lisan, kemudiannya dibukukan, ya, ditulis dalam bentuk buku. Tapi bilakah hikayat Hang Tuah ini ditulis, ya? Orang paling awal dalam sejarah, paling awal sekali hikayat Hang Tuah ini disebut oleh mana-mana pihak ialah pada tahun 1726. 1726, kena ingat tahun tu. 1726, seorang pastor, ini pastor orang Kristian, padri Kristian dari Belanda, nama beliau François Valentin. Ini orang yang famous. Mengapa orang famous? Kalau orang yang kaji sastra Melayu, dia akan kenal François Valentin. Pastor François Valentin. Mengapa? Kerana Pastor François Valentin ni, dia ni bila dia mai kat Nusantara, dia mai kat, sebenarnya dia kat Indonesia lah. Dia mai kat Indonesia, dia memang belajar bahasa Melayu masa itu, dan dia pakar dalam sastra Melayu. Dia cari semua sastra Melayu, kemudian dia tulis. Dan pada tahun 1726, kali pertama orang sebut buku hikayat Hang Tuah ini, si François Valentin ini, ya, Valentin ini. Jadi kalau dia sebut kali pertama 1726, maksudnya dia kena tulis sebelum 1726. Jadi sebelum 1726, tapi dalam hikayat Hang Tuah dia ada cerita tentang Melaka, kejatuhan Melaka ke tangan Portugis. Itu bila? Tahun 1511. Dan dia juga cerita kejatuhan Melaka dari tangan Portugis ke tangan Belanda. Itu bila? 1641. Jadi buku ini tak mungkin ditulis sebelum 1641, ya. Kerana kalau sebelum 1641, dia takkan tahu bahawa Melaka jatuh ke tangan Belanda. Jadi buku ini, maka dengan tarikh-tarikh ini, sarjana-sarjana, orang yang mengkaji buku hikayat Hang Tuah, dia akan katalah, maksudnya buku ini ditulis antara tahun 1641 dan 1726. Tarikh yang panjang. Ada orang dia scope down lagi, dia kecilkan lagi tempoh dia. Dia kata mungkin buku ini ditulis lebih kurang berapa tahun, dia lebih kurang 2-30 tahun selepas Belanda menakluki Melaka, ya. Jadi lebih kurang 1676 sehinggalah kepada tahun 1700, iaitu lebih kurang 20 tahun sebelum Father François Valentin bincang tentang hikayat Hang Tuah. Faham? Jadi buku ini secara kesimpulannya ditulis lebih kurang 1676 hingga 1700, iaitu lebih kurang 300 tahun yang dulu. Itu yang kita tahu. Ya, itu yang kita tahu 300 years ago. Itu yang kita tahu. Pengarang siapa? Kita tidak tahu. Ada yang kata buku ini ditulis semasa pemerintahan Sultan Ibrahim Shah di Johor. Sultan Ibrahim Shah ini siapa? Sultan Ibrahim Shah ini sebenarnya keturunan Sultan Melaka. Keturunan Sultan Melaka, apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis, Sultan
Mahmud Shah, Alauddin Shah, dia berlari ke beberapa tempat dan akhirnya ya menetap di Johor dan membina istana pemerintahan, pusat pemerintahan. Dia pindah dari Melaka pergi ke Johor. Dan ketika itu Sultan Ibrahim Shah zaman itu orang tulis hikayat Hang Tuah kerana mengapa? Kerana di zaman pemerintahan bapa Sultan Ibrahim Shah iaitu Sultan Abdul Jalil, masa itu Johor bekerjasama dengan Belanda untuk lawan Portugis di Melaka. Ingat, sebab Sultan Melaka dah lari ke Johor, jadi mereka nak menakluk semula, tapi tak ada apa tu, tak berupaya nak lawan dengan Portugis ini, dengan si Portugis ini. Jadi di bawah pemerintahan Sultan Abdul Jalil, dia ada seorang laksamana yang hebat. Laksamana namanya Laksamana Tun Abdul Jamil. Jadi Sultan Abdul Jalil dengan Laksamana Tun Abdul Jamil, mereka bekerjasama dengan Belanda dan akhirnya berjaya menewaskan Portugis dengan bantuan Belanda. Tetapi malangnya, bukan Sultan Melaka ataupun Sultan Johor yang kembali berkuasa. Belanda yang berkuasa di Melaka. Jadi orang kata mungkin selepas Sultan Abdul Jalil itu, anak baginda Sultan Ibrahim, dia teringat balik, bagaimana Laksamana Tun Abdul Jamil mengerah tentera untuk lawan Portugis. Jadi orang zaman itu, ada seorang penulis zaman itu, dia nak mengenang kembali, mengimbas kembali kehebatan Melaka yang dah jatuh tangan Portugis, jatuh tangan Belanda selepas tu. Maka dia tulis buku Hikayat Hang Tuah sebagai cara untuk dia mengenang kembali kehebatan Melaka dan kehebatan wira-wira Melaka dalam karakter Hang Tuah ini. Ada yang kata Hang Tuah dalam Hikayat Hang Tuah ini sebenarnya dia reka karakter ini ikut karakter Laksamana Tun Abdul Jamil yang telah serang Melaka semasa Portugis berkuasa. Ini sedikit latar belakang. Saya nak bandingkan juga Hikayat Hang Tuah ini sebagai satu konteks, dia ditulis sezaman. Kalau kira di Barat, if you are well versed in the literature of the West, dia ni ditulis lebih kurang pada abad ataupun the same century, pada abad yang sama dengan cerita-cerita Shakespeare. Kenal Shakespeare kan, William Shakespeare. Masanya orang Barat tulis Shakespeare, orang Melayu tulis Hikayat Hang Tuah. John Bunyan is one of my favorite author, John Bunyan, Pilgrim's Progress. Masa itu John Bunyan tulis Pilgrim's Progress dia. Masa itu di sini orang Melayu tulis Hikayat Hang Tuah. John Dryden, Milton the poet, pemuisi orang putih, Milton. Samuel Pepys itu juga seorang penulis diary yang terkenal. Dia mula-mula tulis diary dan kemudian menerbitkan diarinya, Samuel Pepys. So sezaman dengan Hikayat Hang Tuah ini adalah orang-orang ini, John Bunyan, Milton, Dryden, Pepys dan William Shakespeare. Ini zaman yang sama, Jadi kita boleh bayangkan Hikayat Hang Tuah ditulis zaman itu. Zaman itu juga orang Cina kalau Journey to the West, CUC, Journey to the West, cerita Monkey, Sun Wukong. Cerita Monkey juga ditulis zaman itu. Jadi di Barat William Shakespeare, di China tulis cerita Journey to the West, cerita Monkey, Sun Wukong. Di Nusantara ditulis Hikayat Hang Tuah. Okey. Jadi dalam keadaan ini, ada orang kata, adakah Hikayat Hang Tuah ini sejarah ataupun cerita dongeng? Ada orang tanyakan tadi, Hang Tuah ini wujudkah tidak, sejarah kah dongeng? Banyak pendapat, banyak pendapat. Tapi untuk saya, sebelum saya kata Hang Tuah ini wujud kah tak wujud, sebenarnya buku Hikayat Hang Tuah ini saya rasa ramai pengkaji dia setujulah. Buku Hikayat Hang Tuah ialah satu novel sejarah ataupun fiction sejarah. Dia ada unsur sejarah tetapi dia berunsurkan novel ataupun cerita fiction. Maksudnya dalam ni ada campuran. Ada benda yang mungkin wujud, ada nama-nama yang wujud, famous,
ada nama yang ataupun ada kejadian yang mungkin berlaku. Contohnya tadi saya kata penaklukan Portugis di Melaka, penaklukan Belanda di Melaka, tetapi ada juga benda-benda kejadian yang fiction yang mungkin tak wujud ya. Contohnya dia kata Hang Tuah ini boleh berubah jadi harimau. Harimau jadian, it can change into a tiger. Adakah dia wujud? Saya rasa benda ini mungkin tak wujud lah. Tak tahulah, kok ada orang di sini percaya benda-benda mistik, dia kata boleh, manusia boleh jadi harimau. Tak tahu. Tapi yang kita tahu ialah kebanyakan pengkaji setuju bahawa ini adalah novel, iaitu cerita novel fiction, tetapi dia bercampur dengan sejarah. Nak bagi contohnya macam tadi saya kata Journey to the West, CUC. Journey to the West itu betul ke tidak? Ada betul, ada yang tidak. Contohnya monkey itu tak wujud. Yang wujud siapa? Yang wujud tu guru Sami itu, namanya Xuan Chang. Xuan Chang sebenarnya pernah tulis buku tentang perjalanan pengembaraan Sami Xuan Chang dari China ke India. Itu betul. Ya, itu panggil Ta Tang CUC yang ditulis pada tahun 646 Masehi. Itu ialah sejarah tentang Sami itu yang ditulis oleh Sami sendirilah. Dia ceritakan kepada anak murid dia dan anak murid menulis hikayat tentang Sami yang namanya Xuan Chang mengembara dari China ke India. Tetapi 1000 tahun selepas Xuan Chang wujud, ada orang kemudian tulis tentang CUC, novel fiction yang menggunakan watak Xuan Chang Sami itu, tetapi dia tambah watak-watak seperti ada monyet, ada babi, kinzir, ada kuda dan sebagainya. Jadi adakah CUC ini tidak ada nilai dalam kesusastraan dan budaya orang Cina? Saya rasa tidak. Walaupun dia bukan cerita yang 100% betul, tetapi dia ada nilai-nilai yang ingin disampaikan. Dia ada pengajaran yang ingin disampaikan. Jadi ini buku Hikayat Hang Tuah sama juga. Walaupun dia ada unsur-unsur yang fiction dengan bercampur dengan peristiwa sejarah, tetapi kita masih boleh mengambil buku ini sebagai satu karangan ataupun penulisan yang penting dalam tamadun dan budaya orang Melayu, sebab dia mempunyai nilai dan pengajaran yang berguna. Tadi Muhammad Amirul kata memberi kesan ke atas psikososial Melayu dan Malaysia. Contohnya konsep setia dan derhaka kepada raja. Ya, itu saya setuju. Ya, jadi dia adalah penting dari segi itulah. Jadi saya rasa kita kena, kalau nak faham tentang contohnya tadi konsep setia dan derhaka kepada raja, mungkin kita kena baca dan faham tentang Hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah ini, satu perkara menarik ialah dia pernah kena ban di Indonesia. Pada tahun 1960, salah satu versi Hikayat Hang Tuah apabila ditulis dalam di Indonesia, diterbitkan di Indonesia, dia telah dilarang oleh pemerintah Indonesia, di-ban. Mengapa kena ban? Kerana ada orang yang berpendapat Hikayat Hang Tuah ini dia anti Jawa. Dia menggambarkan orang Jawa sebagai orang yang jahat lah, ya. Kerajaan, terutamanya kerajaan Majapahit, kerajaan Jawa kan, Patih Gajah Mada. Jadi orang Melayu kadang-kadang watak-watak jahat dia, Patih Gajah Mada itu watak jahat. Tapi kalau kita baca sejarah Nusantara, Patih Gajah Mada ini sebenarnya seorang tokoh yang tersohor. Malah dalam sejarah Melayu, Sulalatus Salatin, Tun Perak dibandingkan dengan Patih Gajah Mada sebagai seorang pemimpin yang hebat. Jadi ini satu sedikit cerita lah tentang Hikayat Hang Tuah yang pernah kena ban di Indonesia, ya, tahun 1960. Okey, dia ada banyak manuskrip yang lama, manuskrip asal yang lama dia ada banyak, tetapi kalau dalam versi bahasa Melayu dia ada 3. Ya, 3 itu apa? Satu ialah Dr. Kasim Ahmad 1964. Saya suka guna ini. Yang ini ialah diterbitkan sebagai karya agung, ya. Ini adalah Dr. Kasim Ahmad, sama juga, ya. Saya paling minat, saya paling suka baca versi Dr. Kasim Ahmad, ya. Ini hadiah daripada kawan, dah berumur 55 tahun. Ini versi, sebab dia pertama kali diterbitkan 1964, yang ni 1966. Jadi consider antara yang paling awal lah dalam bahasa Melayu, Rumi. Okey, ini Kasim Ahmad juga. Keduanya,
sarjana perempuan, ya, sarjana perempuan wanita Siti Hawa Saleh yang diterbitkan pada tahun 2012. 2012 ya. 2012. Okay. Alright. Dan yang ketiganya, yang ni juga saya minat ya. Versi Ahmad Adam, Profesor Ahmad Adam yang masih bersama kita, 2018, hikayat Hang Tuha. Apa sah? Hang Tuha. Apa maksudnya? Nanti saya akan ceritakan mengapa yang lain panggil hikayat Hang Tuah. Hang Tuah, ini panggil hikayat Hang Tuha. Nanti saya ceritakan ya. Dan of course, satu edisi yang saya juga minat ialah The Epic of Hang Tuah. The Epic Hang Tuah ini terbitan tahun 2010. Ini merupakan terjemahan hikayat Hang Tuah yang pertama dalam bahasa Inggeris oleh orang Malaysia, Profesor Muhammad Haji Saleh, iaitu sastrawan negara kita yang juga masih bersama dengan kita. Yang ni saya suka. Okey, semasa saya berada di Kementerian Belia dan Sukan sebagai Timbalan Menteri, bila ada tetamu datang, kita akan bagi hadiah kan, kita akan bagi cenderamata. Dulu dia akan bagi pewter dan sebagainya. Jadi saya tetapkan supaya di KBS, pejabat kita kalau ada tetamu asing datang melawat, kita akan bagi hadiah cenderahati The Epic of Hang Tuah. Jadi saya dah bagi banyak orang China, orang luar negara, saya dah bagi banyak orang Singapura pun saya pernah bagi ya The Epic of Hang Tuah. Terjemahan sastrawan negara kita Profesor Muhammad Haji Saleh. Ya, jadi ini antara beberapa versi dan saya sebenarnya versi-versi bahasa Melayu yang ada sekarang, tadi saya kata Kasih Ahmad, Siti Hawa dan Ahmad Adam, dia susah nak baca sebab dia guna bahasa Melayu lama. Jadi kalau nak baca kena baca dengan teliti. Mungkin saya tak pandai, saya kurang pandai. Jadi saya baca dengan lambatnya. Kalau mungkin kawan-kawan di sini yang lebih pandai, dia akan baca dengan cepat. Jadi untuk saya boleh kalau cita-cita saya lah, impian saya harap ada orang boleh translate daripada bahasa Melayu lama kepada bahasa Melayu yang moden, yang mudah dibaca ya. Ini mungkin satu impian saya. Jadi kalau sesiapa yang rasa susah nak baca versi bahasa Melayu lama tapi nak tahu juga hikayat Hang Tuah, baca ini, The Epic of Hang Tuah. Very simple English, very nice, ya. Very good. Hikayat The Epic of Hang Tuah, terjemahan Profesor Muhammad Haji Saleh, ya. Alright. Okay. Dalam saya suka Kasih Ahmad. Saya guna yang Kasih Ahmad punya. Ini Kasih Ahmad punya ya. Saya suka yang ni. Kasih Ahmad punya dibahagikan kepada 28 bab semuanya ya. Dia ada 549 muka surat ya. Dan banyak pengkaji Hang Tuah dia kata buku cerita Hang Tuah ini dia bahagi kepada dua. Kita selalu ingat Hang Tuah ni gaduh dengan Jebat. Itu yang kita semua pandai lah. Hang Tuah lawan dengan Jebat. Dan kemudian kita juga pandai kata Hang Tuah ni dia pakar kungfu, silat lah. Kungfu Melayu, silat lah, panggil silat. Dia pakar silat. Dia hanya pandai bersilat dan sebagainya. Sebenarnya, di buku hikayat Hang Tuah, cerita lawan dengan Hang Jebat tu sekat saja. Beberapa muka surat, mungkin 2 bab ke begitu saja. Ya, dalam 28 bab, cerita Hang Tuah lawan Hang Jebat tu mungkin 2 bab. Ya. Cerita Hang Tuah pandai berlawan pun mungkin separuh daripada buku ini saja. Separuh lagi menceritakan Hang Tuah sebagai seorang diplomat ataupun seorang duta dihantar ke negara India, kemudian ke negara China, kemudian ke Turki dan sebagainya. Jadi cerita Hang Tuah ini sebenarnya lebih kaya daripada apa yang kita sangkakan, iaitu cerita Hang Tuah lawan, gaduh, silat. Dia ceritakan pengalaman seorang wira Melayu, bagaimana beliau bukan saja mahir dalam seni silat, sudah tentu, tetapi juga dalam pelbagai bidang, contohnya ekonomi, perdagangan, kejuruteraan, diplomasi, pentadbiran dan sebagainya. Pak Syekh budak sastrawan dari BM High, ya, Profesor Muhammad Haji Saleh ialah memang orang BM High School, sekolah saya dulu ya. Okey, jadi Hang Tuah ni dia muncul dalam buku hikayat Hang Tuah chapter 2. Sekarang sudah kesuntukan masa, saya kena speed up. Chapter 2. Chapter 2 ni baru dia start cerita ada seorang budak nama Hang Tuah.
chapter 1, bab pertama dia belum cerita lagi Hang Tuah. Dia cakap tentang Sangsa Purba, Bukit Saguntang, cerita-cerita keinderaan, bagaimana wujudnya kerajaan Melayu dan sebagainya. Ya, jadi chapter 1 tu dia dia memang agak bercampur mistik sikit sebab dia cerita tentang dewa-dewa kayangan dan sebagainya. Chapter 2 baru start masuk di kampung halaman ada ada seorang nama Hang Mahmud, bapa kepada Hang Tuah dan seterusnya. Ya, jadi chapter 2 baru masuk tentang Hang Tuah. Okey, satu cerita yang menarik ya. Sebelum saya rasa dah hampir boleh tamat lah. Satu cerita menarik ialah hikayat Hang Tuha ataupun hikayat Hang Tuah. Tuah. Okey, kita selalu ingat Hang Tuah ini, Tuah maksudnya Tuah, T-U-A-H maksudnya nasib baik, untung kan? Untung, orang yang bernasib baik, orang yang bertuah. Tapi Profesor Ahmad Adam, Profesor Dr. Ahmad Adam, iaitu antara pemikir dan pengkaji sejarah yang saya rasa paling hebat lah. Antara yang paling hebat dalam sastra Melayu, yang paling hebat dalam generasi kita sekarang. Beliau kata, ni Hang Tuah ni sebenarnya mengapa ejaan T-U-A-H ini adalah satu kesilapan oleh orang putih dulu-dulu apabila mereka buat kajian tentang hikayat Hang Tuah. Sebab asalnya dalam bahasa Jawi yang saya masih belajar, jadi saya tak begitu pandai. Dalam bahasa Jawi, dia sebenarnya tulisannya ialah ta wow, iaitu tua. T-U-A, tua. Maksudnya usia yang lanjut usia ataupun tua juga boleh bermaksud ketua, iaitu ketua yang dipertua, maksudnya pemimpin. Jadi tua, TUA maksudnya usia yang lebih lanjut ataupun sebagai ketua. Jadi sebenarnya dia kata perkataan Hang Tuah tu bukan maksudnya nasib baik ataupun untung, tetapi asalnya maksudnya ialah tua, iaitu usia yang lanjut, orang tua ataupun ketua ataupun dia sebagai seorang pemimpin. Mengapa tiba-tiba terjadi ditambahkan H kat hujung, TUA, sebenarnya TUA mengapa jadi TUAH? Sebab dia kata orang putih tak dulu, yang ni dulu masa awal-awal mereka belajar dulu tu bila dulu tau, 200-300 tahun dulu. Contohnya tadi tu Pastor François Valentin, dia tak boleh sebut orang putih, orang Eropah tak boleh sebut tanpa H. Dia katalah ini teori Profesor Ahmad Adam lah. Jadi mereka tambah H dalam spelling Rumi supaya senang bagi orang putih sebut perkataan tua. Jadi sebenarnya tua, T-U-A, bukan tuah, T-U-A-H. Jadi itulah sebabnya Profesor Ahmad Adam, dia orang pertama dan saya rasa tak ramai yang orang yang menggunakan teori ini. Dia orang pertama dan beliau akhirnya apabila mentransliterasi dari Jawi ke Rumi, menggunakan bertegas untuk menggunakan Hang Tuha ataupun tua, ya. Dan untuk beliau ini bermaksud Hang Tuah ini bukan nama sebenar wira kita. Ini teori Ahmad Adam, bukan nama sebenar wira kita. Dia ialah gelaran. Contohnya gelaran tu macam mana? Dia macam Abang Long. Abang Long tu gelaran, dia bukan nama betul, ya, dia bukan nama sebenar. Jadi Hang Tuah ini juga gelaran kepada salah seorang laksamana, dalam cerita ini laksamana, dia mungkin dia yang paling tua di kalangan kawan-kawan dia. Jadi orang panggil dia Abang Long lah. Jadi Hang tu maksudnya apa? Hang ni bukan macam orang Penang panggil Hang. Hang tu maksud awak lah kat Penang, tapi Hang Tuah. Dan Hang ni sebenarnya satu gelaran, contoh dia macam gelaran saudara ataupun gelaran tokoh. Tokoh, orang yang dihormati, orang yang pakar atau orang yang orang pertukangan, orang yang pakar dalam tukang-tukang tertentu, dia diberi gelaran Hang ataupun orang yang dihormati diberi gelaran Hang, ya. Jadi Hang Tuha ialah gelaran yang diberikan kerana mungkin dia adalah yang paling tua di kalangan kawan-kawan dia ataupun kerana dia pemimpin, dia taiko, ya. Jadi tua tu juga maksudnya ketua lah.
jadi dia taiko, jadi hang tua. Jadi ini adalah teori Dr. Ahmad Adam, dan dengan teori ini saya akhiri perkongsian saya. Pengenalan. Jadi ini pengenalan saja ya. Pengenalan hikayat Hang Tuah. Banyak cerita lagi dalam hikayat Hang Tuah yang kita boleh dapat kalau kita rajin untuk membaca. Okey, sebelum saya pergi, saya tengok ada beberapa question dan pandangan. Saya ambil lah secara ringkas lah. Okey. Ada orang kata is it possible to track cucu cicit Hang Tuah di mana mereka? Profesor Profesor Muhammad Haji Saleh pernah kata bahawa Hang Tuah ni dia bukan saja dalam hikayat orang cerita pasal Hang Tuah. Dia juga diceritakan, of course dalam buku sejarah Melayu yang ditulis jauh lebih lama sebelum hikayat Hang Tuah, mungkin lebih kurang 100 tahun sebelum hikayat Hang Tuah sudah ada sejarah Melayu, buku sejarah Melayu. Dan buku sejarah Melayu memang ada sebut seorang watak yang bernama Hang Tuah. Nanti saya akan cerita dalam episod lain. Tetapi yang menariknya untuk Profesor Muhammad Haji Saleh, beliau telah membuat kajian tentang cerita-cerita lisan tentang Hang Tuah. Termasuk orang asli di Malaysia ini. Orang asli di Malaysia di Perak dikatakan ada seorang tokoh dalam antara nenek moyang mereka, ada seorang raja yang dipanggil Hang Tuah. Ini cerita Profesor Muhammad Haji Saleh lah. Di Indonesia sudah tentu ramai banyak cerita-cerita lisan tentang Hang Tuah. Ada juga yang claim mereka ni cucu cicit Hang Tuah. Saya tidak tahulah. Imran, Jawa itu suku sekat Melayu juga satu jumpun. Kalau kita pergi ke Indonesia, kita kata Jawa itu suku Melayu, mereka tidak akan happy lah. Ini mungkin kat Malaysia kita kata Jawa ini, sebab di Malaysia kita anggap semua suku-suku Nusantara ini kita anggap sebagai di bawah payung besar Melayu. Tapi kalau di Indonesia tidaklah, Jawa memang Jawa, Melayu memang Melayu. Hafizah, ya macam buku Harry Potter, betul. Dia cerita hikayat Hang Tuah ni dia ada sedikit, dia novel macam Harry Potter, tetapi dia lebih mirip kepada saya rasa Romance of the Three Kingdom ataupun cerita tadi saya kata Journey to the West. Dia ada unsur sejarah, ya ada unsur sejarah. Imran Hilmi, Ahmad Adam kata Hang Tuah tak wujud. Betul lah Ahmad Adam kata Hang Tuah tak wujud, tapi dia ada sebabnya. Saya sekarang ni saya belum komen ya pandangan saya tentang Hang Tuah wujud ke tak wujud. Ini tunggu episod yang lain. Okey, tengah cari norma baru, e-book hikayat Hang Tuah. Ini juga Jim Ong. Saya setuju ya. Setakat ini kita tak ada e-book. Saya haraplah kalau orang Dewan Bahasa dan Pustaka ke kerajaan ke, kalau boleh kita buat e-book hikayat Hang Tuah supaya senang orang nak baca ya. Muhammad Amirul, Hang Tuah pandai memikat perempuan, wanita. Betul. Ini nanti kita ceritakan ya. Hang Tuah Hang Tuah pandai memikat wanita. Kita akan ceritakan. Bab ini belum masuk ya. Okey. Ryan Lee, bagaimana kita mengembalikan cerita hikayat Hang Tuah dalam sejarah, silibus sejarah untuk dipelajari oleh para pelajar? Saya pun tidak tahu. Sebab sekarang saya banyak orang sejarah kata dia tak wujud ke dia wujud, so banyak pertikaian. Mungkin dia boleh dipelajari dari aspek sastranya ya. Nak dengar cerita Hang Tuah memikat wanita kena tunggu episod lain, betul? Hai, tunggu Kartini, Princess of Java. Ini satu filem yang best kalau ada Netflix boleh tonton Kartini, Princess of Java. Kita juga ada banyak cerita Hang Tuah tapi tak masuk Netflix lagi lah. Yang masuk Netflix tu apa hari tu? Puteri Gunung Ledang ya, Puteri Gunung Ledang. Ada watak Hang Tuah, M Nasil. M Nasil ya. Okey. Adakah Ben? Apa khabar Ben? Nama jawatan. Jawatannya Laksamana. Nama Hang Tuah ni mungkin gelaran ya. Ini ikut Ahmad Adam. Mungkin yang lain tak setuju ya. Ini ikut Ahmad Adam. Konsep baju ini macam pernah tengok lah. Konsep baju ini Demokrat Muda ya, satu program kerajaan negeri ya.
Cikgu Zul, Hang Lipo itu gelaran juga. Saya ada satu teori tentang Hang Lipo yang saya rasa belum pernah lagi orang sebut. Dan teori ini saya masukkan dalam satu novel yang saya tengah tulis. First time saya tulis novel. Tak tahu boleh jadi ke tak, tapi tunggulah novel itu. Okay. Harry Potter mungkin mirip Puteri Gunung Ledang. Sebenarnya semua ni pakar juga tentang Hang Tuah. Bagus. Wabi, Hang Tuah zaman bila? Tadi saya dah sebut, lambat masuk ni. Hikayat Hang Tuah ni, tadi saya kata dianggarkan ditulis antara tahun 1641 sehingga 1726. Anggaran ini kalau anggaran lebih kecil tahun 1676 sehinggalah 1700. Anggaran ditulis pada kurun ke-17. Sama zaman dengan Shakespeare, dengan Bunyan, dengan Milton. Dan kalau di negara China, sama zaman dengan buku Journey to the West, Xi Yuqi. Chua Chin Hui. Ini memang satu misconception. Hang Tuah datang dari China. Saya juga nampak ada orang kata Hang Tuah ni dia ikut Laksamana Cheng Ho. That's why dia nama Hang Tuha, Hang Lipo, Hang Li Kiao, Hang Jibat. Itu nama Cina dia kata. Sebenarnya kalau ikut hikayat Hang Tuah, saya buka cerita sikit untuk episod depan. Dia adalah orang Melayu Jawa. Melayu campur Jawa, okey? Melayu campur Jawa. Dia orang Melayu campur Jawa. Kalau ikut ni kalau ikut sejarah Melayu, dia juga orang Nusantara orang di Nusantara. Dia bukan orang Cina. Memang ada, ini juga lisan, ini juga cerita lisan dan saya mungkin di episod-episod akan datang saya akan jelaskan mengapa ada orang kata Hang Tuah ni orang dari China. Saya akan kupas cerita ini. Tapi untuk kita set naratif ini, Hang Tuah bukan orang Cina dan Hang Tuah bukannya datang dari China. Okey, jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih. Nampaknya tak berjaya nak keep to 15 minutes. Kita akan cuba adjust lagi selepas ini. Terima kasih dan selamat malam. See you next round. Bye-bye.